Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Naila Huda, dan kita ingin melihat kepada pemulihan akibat COVID-19 merupakan peringkat terpenting dalam usaha memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ia menuntut kita menyesuaikan diri dengan kelaziman baru dalam apa jua keadaan sekalipun. Fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi. Dan ini termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Astro Awani membawakan segmen realiti rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat mendepani cabaran COVID-19. Baik, kalau kita lihat kepada hari ini, kita akan berkongsikan sedikit mengenai bagaimana sebenarnya tips untuk kita mencari kerja dan juga resume tarik perhatian majikan. Dan kalau kita melihat kepada dapatan daripada Sistem Kajian Pengesanan Graduan SKPG pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan mendapati hampir 60% siswazah peringkat pengajian ijazah pertama dan ke atas masih menganggur selepas setahun menamatkan pengajian. Jika kita ingin lihat ia sebagai satu angka yang sangat besar yang pastinya memerlukan solusi, kita melihat kepada dua perkara. Kita perlu lihat dalam konteks ini, iaitu mengapa mereka gagal mendapatkan pekerjaan. Pertama adalah kita melihat kepada peluang pekerjaan yang terhad, dan kedua adalah kita melihat pula kepada skill dan juga bidang kepakaran graduan ada kemungkinan tidak memenuhi kriteria tawaran kerja itu sendiri, Naila. Dan ketiga juga mungkin melihat kepada kurangnya perhatian khusus ataupun skill kemahiran ketika proses memohon kerja dan proses temuduga ini. Jadi hari ini kita ingin membincangkan serba sedikit mengenai bagaimana seseorang individu sama ada graduan yang baru sahaja menamatkan pengajian maupun mereka yang mungkin berhajat untuk lompat ke pekerjaan baharu ini boleh memantapkan skill ketika sesi temuduga dan juga menjadi first impression bagi majikan. Untuk itu kita bersama dengan Muhammad Najmin Muhammad, merupakan pengurus pembangunan perniagaan. Terima kasih Encik Najmin bersama kami di Awani Pagi menceritakan apa tips untuk sesi temuduga. Betul. Untuk juga resume yang menjadi first impression buat majikan. Dan kita nak tahu dahulu secara ringkasnya apa sebenarnya persediaan dan proses yang perlu dilalui seseorang sebelum mereka menjawatkan jawatan baharu, proses temuduga sehinggalah temuduga kedua, proses resume dan sebagainya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Naila dan Hafiz. Pertama sekali, kita perlu mempersiapkan diri dari segi mindset. Jadi kita perlu imagine kita berjaya dapat kerja yang baru dan kemudian kita zahirkan dalam persediaan menulis resume yang menarik. Kat sini ramai yang tidak berapa faham dan sedar betapa pentingnya persediaan untuk menulis resume yang menarik. Baik, kalau kita lihat kepada proses untuk kita mencari kerja sebagai contohnya, sebelum kita ingin menyediakan resume kita dan juga kita ingin memastikan kita dalam keadaan bersedia untuk ditemuduga sebagainya, dari segi proses mencari kerja, bagaimana kita nak pastikan kita ni sebenarnya layak ataupun tidak untuk kita memohon pekerjaan itu sendiri? Okey, pada pandangan saya, berdasarkan pengalaman yang saya lalui sendiri dan feedback daripada orang yang minta bantuan saya, persediaan kita ni kita perlu nilaikan dahulu sekurang-kurangnya adakah kelulusan akademik kita ni menepati citarasa yang ditetapkan ataupun pemilihan kriteria yang ditetapkan oleh majikan. Jika kita dah dapat contohnya meet the criteria kurang-kurangnya 50%, kita dah boleh cuba sebenarnya. Sebab yang lain tu terletak pada human factor yang mana kita akan bertemu dengan mereka ketika menghadiri temuduga. Tapi yang pertama sekali ia terletak pada cara kita menulis resume. Dan kita nak terus ke apa yang Encik Najmin boleh kongsikan kepada penonton kita. Tips untuk menyediakan resume yang menarik tadi, Encik Najmin sudah sebut banyak penekanan pada resume yang menarik itu sendiri. Bagaimana? Apa tips-tips yang boleh kongsikan? Ya, pertama sekali saya rasa kita kena faham konsep resume itu sendiri. Kita kena anggap ianya sebagai macam kita kata
satu pamphlet lah yang menceritakan tentang kehebatan kita. Jadi nak menulis resume ni perlu menggunakan teknik copywriting dan cara susunan ayat dan perkataan itu perlulah tepat supaya ia akan highlight kualiti kita yang diperlukan oleh bakal majikan tersebut. Jadi apa agaknya mungkin kalau kita menulis resume itu, apa agaknya input ataupun intipati yang perlu ada? Sebagai contohnya kalau kita dari segi pengalaman kita dan kita punya kelayakan pendidikan kita, mungkin dipendek-pendekkan ke bagaimana agaknya pendekatan yang sesuai untuk kita kongsikan? Ya, sebenarnya perlu dipendekkan juga. Cuma maksud saya bila pendek tu kita tak perlulah lebih daripada 2 muka surat maksimum. Dan dari segi macam mana nak zahirkan ataupun nak tulis resume itu, kita mesti pertama sekali menitik beratkan penggunaan nombor. Kerana secara saintifik memang manusia ni tertarik kepada nombor. Jadi dalam resume tak boleh ayat berbunga-bunga sangat. Jadi kita kena letak juga nombor sebagai satu panduan untuk menunjukkan setakat mana kebolehan kita ataupun prestasi kita. Jadi contoh kita letak macam 70% berjaya meningkatkan hasil jualan syarikat tersebut. Jadi orang dengar pun macam wow. Kalau setakat saya berjaya mengembangkan perniagaan, itu kurang mendapat perhatian daripada majikan. Itu mungkin salah satu kesalahan yang sering kali kita lihat dilakukan oleh mereka yang memohon untuk pekerjaan ini, untuk meletakkan ayat-ayat berbunga ini dan kurang menyusunkan poin-poin mereka secara dalam senarai, secara point form. Apa lagi mungkin kesalahan yang sering kali kita lihat dalam resume ini? Mungkin sekarang juga kita lihat banyak penekanan yang terletak pada reka bentuk, pada desain resume itu sendiri, tetapi strukturnya dan mungkin isi kandungannya yang mungkin kurang penekanan sekarang ini. Apa contoh-contoh kesalahan yang perlu ditekankan? Ya, saya setuju. Dari segi desain resume juga memainkan peranan. Kalau terlalu berbunga-bunga ataupun terlalu banyak kombinasi warna, ini akan memberikan satu persepsi bahawa mungkin pencari kerja ini tidak matang ataupun cukup profesional. Jadi bagi saya sarankan dari segi warna ni kita kurangkan, minimizekan. Dan secara perstrukturan pula, yang penting sekali dalam resume itu kita perlu letakkan bahagian untuk kita highlightkan kita punya summary. Summary ini kita tulislah semua daripada segi background pendidikan kita, pengalaman kerja, tapi secara ringkas. Dia perlu, macam saya cakap tadi, di-highlight dengan number dan penggunaan perkataan yang membezakan kita daripada pencari kerja yang biasa. Cik Nazmin, saya nak tanya, ada satu amalan yang kita lihat berbelah bahagi sedikit. Kalau orang kita ni lihat resume yang disediakan, ada yang meletakkan gambar, ada yang tidak meletakkan gambar. Kalau kita lihat di negara lain misalnya, sebenarnya amalan untuk meletakkan gambar pada resume itu sebenarnya tidak beretika dan tidak dicadangkan oleh majikan sendiri. Tetapi di Malaysia sendiri bagaimana? Apa cadangan Cik Nazmin? Adakah ia bantu untuk kita berkemungkinan mendapat perhatian majikan atau bagaimana? Ya, saya setuju dengan pendapat itu. Ya, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kita perlu letak gambar, ada yang kata tak perlu letak gambar. Ini semua berkait dengan isu privacy and what not. Jadi bagi saya, untuk resume seperti ini, kita tak ada kata siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi bagi saya, apa yang penting ialah macam mana kita nak hantar tu, kita kena siasat dulu background company yang kita nak minta kerja tu. Kadang-kadang memang ada setengah-setengah majikan perlu untuk melihat gambar kita. Contohnya kalau kita berada di sektor hadapan yang berdepan dengan customer, yang tu mungkin membantu kita letak gambar. Tapi bagi saya, secara umumnya, saya lebih kepada letak gambar sebenarnya. Sebab itu keadaan di Malaysia. Memang majikan dah terbiasa dengan meletakkan gambar. Baik, kita ingin melihat kepada jenis-jenis resume ataupun jenis kita nak menghantar kita punya profil kita kepada majikan-majikan kita, dan difahamkan ada terdapat 2 perbezaan, iaitu pertama adalah resume, kedua adalah CV. Yang mungkin ramai tidak tahu sebenarnya sedikit mengenai resume dan juga CV ini, dan mereka kadang ada yang melupakan dari segi letterhead mereka, di mana tujuan mereka menyatakan cover letter.
cover letter mereka sebenarnya, tujuan mereka untuk mencari kerja dan sebagainya. Itu yang pertama, kita ingin melihat kepada perbezaannya. Kedua, kita melihat kepada pada masa kini kebanyakan industri-industri kreatif sebagai contohnya, mereka mahukan resume mereka dalam bentuk digital, dalam bentuk video. Jadi apa agaknya yang perlu mereka lakukan untuk mencantikkan dari segi mereka punya resume melalui video ini semua? Okey, Hafiz, bagi saya, kita kena ikut peredaran masa. Apabila majikan dah set dah bahawa mereka nak tengok video resume dan kita tak ada pilihan lain, kita perlu memenuhi permintaan tersebut. Barulah kita ni sebagai tenaga pencari kerja ni ditafsirkan sebagai dinamik. Dan berkenaan jenis-jenis resume ataupun cover letter, tentang cover letter bagi saya itu walaupun tidak wajib bagi kebanyakan majikan, tapi saya memang sarankan sebaik-baiknya cover letter itu mestilah disediakan, dihantar kepada majikan, kerana ini adalah satu peluang untuk kita buktikan kepada bakal majikan yang kita telah melakukan sedikit homework tentang latar belakang syarikat tersebut dan kita dah cuba untuk fahami apakah bakal-bakal masalah yang dihadapi oleh mereka dan kita cuba selesaikan dengan menunjukkan kita ada pengalaman sebelum ini yang menghadapi situasi tersebut. Jadi selain daripada resume itu sendiri yang highlight kita punya kebolehan, kita boleh pula ada sedikit lagi ruang dalam cover letter tu, last orang kata. Boleh lagi untuk yakinkan lagi bakal majikan tu bahawa I'm your perfect guy. I'm the guy who fit your bill. I mean, this is what you are looking for. Itu statement yang kita nak bagi pada bakal majikan. Mungkin boleh terangkan lebih sedikit tentang cover letter itu. Kalau tinjauan saya sendirilah, saya rasa tak banyak lagi penekanan kepada pentingnya cover letter itu yang mungkin akan menjadi keistimewaan. Apa yang membezakan seorang calon ini daripada calon-calon lain? Apa tips untuk memastikan cover letter itu? Kerana itu benda pertama yang mereka lihat apabila kita hantar email. Sebelum mereka membuka attachment resume atau CV itu, mereka akan lihat cover letter pada email itu sendiri. Jadi apa tips untuk memastikan cover letter itu buka saja memang dapat perhatian majikan? Okey. Bagi saya pertama sekali, pastikan cover letter ni jangan copy paste. Bila kita copy paste, ini memang biasanya gagal lah untuk menarik perhatian. Kita kena invest sedikit masa untuk tulis cover letter yang customize terhadap setiap majikan yang kita minta kerja. Jadi bagi saya, jangan bunga-bungakan juga ayat-ayat dalam surat dalam cover letter. Jadi perenggan pertama cukup 2 atau 3 ayat saja, sedikit intro pasal diri kita, ada berapa tahun pengalaman, background apa, sekarang pegang penjawatan apa. Pada perenggan kedua, terus nyatakan kualiti-kualiti yang kita miliki, yang mereka cari, yang bakal majikan cari. Yang ini kita boleh double check ya dengan job description yang disediakan oleh bakal majikan. Jadi kita boleh tengok itu ada checklist. Kalau kita dah meet beberapa kriteria mereka, di perenggan kedua ini kita dah mulakan dah. Kita dah letak dah bahawa saya ada sekian. Dan kita buktikan macam saya cakap tadi dengan numbers. Benda ini akan meyakinkan kerana ia berbunyi seperti fakta. Dan bagi kalau kita ingin menyatakan kita punya expectation salary, di mana patut kita letakkan? Sama ada di cover letter ataupun pada resume itu sendiri sebenarnya? Ya, yang ini pun ada beberapa pendapat. Saya secara peribadi, bila bab gaji ni untuk fresh graduate, yes, you may state your expected salary. Tapi untuk yang experience, saya sarankan supaya tidak letak. Kerana kadang-kadang mungkin sebab faktor inilah akan menyebabkan mereka ditolak pada peringkat saringan awal lagi. Walaupun mereka sebenarnya mempunyai ciri-ciri atau kualiti yang dicari oleh majikan, tapi mungkin sebab kekangan gaji, mereka tak panggil. Jadi ini dah eliminate satu possibility untuk dipanggil. Jadi bagi saya, pendirian saya untuk isu ini, tulis gaji ini, sesuai untuk fresh graduate. Untuk experience job seekers, saya sarankan supaya tidak letak. Biar mereka panggil kita untuk interview dulu. Dalam bilik itu barulah kita bincang pasal gaji.
Okey, banyak lagi tips yang kami nak dapatkan daripada Encik Najmin untuk proses mencari kerja, proses menyediakan resume. Selepas ini kita nak tahu tips melalui temu duga pula. Tapi kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi Realiti Rakyat. Pemulihan dan akibat pandemik COVID-19 dan sejak PKP dilaksanakan ini, baik graduan maupun sesiapa sahaja mungkin ramai yang terkesan dalam proses mencari pekerjaan ini. Jadi ini sebenarnya adalah peluang baik untuk kita lihat semula bagaimana proses kita mencari kerja, proses kita menyediakan resume, CV, proses kita menyediakan bersiap sedia untuk menduduki temu duga. Jadi kita bersama dengan Encik Najmin Muhammad merupakan pengurus pembangunan perniagaan yang tadi telah berkongsikan sedikit tips untuk menyediakan resume, CV, cover letter yang dapat menarik perhatian majikan. Tetapi kita nak menceritakan tentang lagi satu proses, iaitu proses temu duga interview itu sendiri. Apa tips-tips utama untuk mereka menduduki temu duga dan mereka bersiap sedia, bukan datang interview tu baru nak fikir jawapan, tetapi telah bersedia, dan bukan sahaja dari sudut jawapan yang mereka sediakan, tetapi dari sudut pemakaian, etiket mereka. Apa tips yang boleh Encik Najmin kongsikan? Ya, bagi saya untuk persediaan interview ni biasanya ramai yang lepas pandang. Ini sebenarnya bab yang paling penting sekali. Jadi secara mindset pun kita memang kena tanamkan dalam diri kita yang kita ni memang berkobar-kobar dan gila-gila nak dapatkan kerja ni. Jadi pada saya pertama sekali sebelum kita menghadiri temu duga ni, kita dah praktis pertama sekali, kita dah faham kita punya resume tu sendiri. Tu sebab esoknya bila kita datang temu duga tu biasanya kita kena cerita balik. Jadi kita kena go through pertama sekali resume kita sendiri. Make sure maklumat yang kita nyatakan tu semuanya tepat, semuanya betul, semuanya tip-top dan tak ada yang tercicir. Itu yang pertama. Yang kedua ialah personal grooming. Ya. Sebelum kita pergi kepada interview ni, pastikan rambut kemas. Kalau ada masalah sakit gigi ke mulut berbau ke, tolonglah settlekan dulu yang ni. Dan pastikan bila nak pakai tu pun kena pilih betul-betul. Bagi untuk pencari kerja wanita, kena pakai pakaian yang sopan. Kat sini dress code tak berapa ketat ya berbanding untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan cukup dengan sekadar pakai pakaian sopan yang mungkin yang kita kena imagine yang akan fit pakaian ni dengan culture tempat kerja tersebut. Untuk pencari kerja lelaki pula, warna memainkan peranan yang penting. Dan bagi saya sarankan pastikan pakai seluar selek yang berwarna gelap seperti warna hitam ataupun biru tua. Baju pula mestikan satu tone lebih muda daripada seluar tersebut. Seperti biru muda, itu memang matching dengan seluar biru gelap, ataupun baju putih. Juga selamat ya. Tie tak perlu fancy, cukup a very simple one. Ini akan tunjukkan yang kita ni profesional, sesuai ya untuk kerja yang kita nak minta tu. Dan dalam hal ini sebenarnya saya punya favorite colour biru, sebab secara sainsnya ia telah menunjukkan bahawa warna biru ni dia memberikan aura yakin. Maturity juga direflektkan oleh aura warna tu. Ramai orang tak tahu, dia orang belasah je nak pakai baju apa, warna apa. Ini saya bagi cadangan. Ini memang ada fakta, ada bukti, memang sains dah buktikan warna biru, warna hitam yang gelap macam ni akan menunjukkan yang kita ni yakin. Tapi baju tak bolehlah hitam ya, seluar boleh. Baju kena muda sikit pada warna seluar. Itu. Dan make sure pakai perfume. Jangan pula dah berpeluh-peluh naik LRT tadi, berjalan kaki daripada parking nak naik building, nanti berbau pula. Jadi make sure juga pakai perfume. Personal grooming ni penting. Make sure sampai awal sebelum interview. Sekurang-kurangnya 20 minit. Jadi kita ni tak adalah mengah-mengah dalam interview tu nanti. Dan kita boleh relax dulu, cool down, pergi toilet, check kita punya pakaian macam mana. Kalau dah cun, dah tip-top, okay, sit down, take a breather, go through a little bit of your resume, and when you are called upon, be ready to answer the question. And for sure,
Make sure duduk menegak. Tangan jangan silang. Untuk selamat, tangan letak atas peha. Jangan letak atas meja. Sebab kadang-kadang bila kita nervous ni, kita akan ketuk-ketuk meja lah, apalah. Ataupun kita akan silang tangan dekat badan. Ini body language yang negatif. Jadi bagi saya, you sit upright, dan letak tangan di peha, and you pay attention, maintain your eye contact, and take your time to answer. Jangan potong kata penemu duga. Baik, itu mungkin dari segi persediaan sebelum kita menghadiri temu duga dan juga ketika mana kita dalam proses temu duga itu, kita juga ingin melihat kepada soalan-soalan lazim yang mungkin sebelum ini kita dah banyak dengar. Okey, kalau ada dapat soalan macam ni, pastikan kita guna ayat yang agak sedikit macam menaikkan diri kita sendiri, macam kita nak menjual diri kita. Jadi apa agaknya soalan-soalan lazim yang kebiasaannya sewaktu interview, sewaktu ditanyakan oleh majikan itu sendiri? Saya berdasarkan pengalaman saya dah perasan beberapa pattern ya. Biasanya bakal majikan dia akan tanya macam tell me a little bit about yourself. Bagi tahu sedikit, ceritakan sedikit latar belakang anda. Bagi saya ini ada satu peluang yang mana kita akan gunakan peluang ini untuk jawab soalan dengan menyatakan kebolehan kita, pengalaman kita yang berkaitan dengan job description tersebut. Kita tak perlu ataupun jangan sesekali kita go into personal details. Biasanya bila orang tanya, tell me a little bit about yourself, dia dah cerita dah, dia adik-beradik berapa orang, dia ada kucing peliharaan berapa ekor, makanan kegemaran dia apa. You don't go and elaborate on this unless you are being asked. Then you stick it. If not, you stick it to the job description. Tell me a little bit about yourself. You ceritakan macam mana you punya kualiti ni sebenarnya menepati apa ciri-ciri yang dicari oleh bakal majikan tersebut. Dan soalan kedua yang saya dapati daripada carian saya sendiri, pengalaman saya, daripada feedback orang luar, dia orang biasanya majikan ni akan tanya, tell me your weakness. Tell me your weakness ni satu soalan yang agak seni. Kita nak jawab soalan tell me your weakness ni, kita tak boleh jujur sangat. Tapi maksud saya jujur sangat tu tak adalah pula kita kena sampai menipu. Tapi jujur ni maksud dia, kita kena jawab soalan tell me your weakness. Bagi tahu apa kelemahan awak. Yang ni kita kena pandai. Soalan ni kita kena jawab dengan, kita bagi satu weakness, tapi weakness tu sebenarnya satu kelebihan. Maksud saya di sini ialah, contoh ya, tell me your weakness. Kita bagi tahulah. Contohnya, saya ni terlalu fokus. I'm too focused. I'm too focused that to a point that I tend to spend too much time working on things to go into details, and this will make that my other work become neglected ke macam tu. Jadi bila majikan dia dengar macam too fokus, ini weakness, sebenarnya bagus lah. Memang kita nakkan pekerja kita fokus. Itu contohnya. Yang nombor dua, kita boleh kata yang kita ni, I don't know how to take no for an answer. Maknanya kita ni kononnya macam tak ada kompromi. Bunyi macam negatif tapi sebenarnya bagus. Maknanya sebab ada bakal majikan, dia mencari orang yang pekerja yang tak putus asa. The one who never take no for an answer. Kan? Bunyi macam negatif tapi sebenarnya this is a good point to have. This is a good problem to have. Jadi ini dua soalan yang biasanya dikemukakan oleh bakal majikan. Dan itu cara saya jawab, dan cara saya sarankan kepada pencari kerja untuk jawab soalan macam ni. You stick to the JD, number two, and this is an art to answer the weakness. Ataupun bagi mereka yang terlalu jujur lah macam saya, mungkin kan susah kalau nak menipu kan, bukan nak menipu lah, nak cover lah kan. Satu tip juga mungkin jujur dengan apa kelemahan kita, tetapi kita juga dalam masa yang sama buktikan telah melalui satu pengalaman untuk mempelajari daripada kelemahan tersebut, bagaimana kita improve tambah baik daripada kelemahan itu. Jadi untuk bagi mereka yang jujur lah seperti saya kan. Jadi kita nak tahu selepas peringkat interview, selepas dah temu duga, kita nak tahu proses untuk call back itu. Ada yang kata mungkin kita tunggu majikan untuk call kita dulu, tapi ada juga yang berpandangan kita yang perlu mendesak sikit, menunjukkan inisiatif dan keinginan kita. Apa pandangan Cik Najmin sendiri, siapa pihak yang patut call dulu untuk cek apa status pekerjaan itu? Bagi saya, untuk follow up ni memang kita yang kena ambil langkah yang pertama.
Kita kena tunjukkan dekat majikan tu, bakal majikan tu yang kita ni memang bersungguh-sungguh. So timing ni memang penting. Tapi ada cara dia. Jangan main belasah je. Belasah pun orang fed up juga. So macam ni, the basic guideline is this. Immediately after you finish your interview, sejurus saja dah habis temuduga tu, balik-balik dah sampai rumah, petang tu terus tulis email. Paling kurang tulis email, hantar kepada penemuduga tersebut dan juga HR lah yang panggil interview tadi. Ucapkan terima kasih and what not. Lepas tu kalau you rasa ada tertinggal beberapa poin yang you patut jawab tadi time interview, ini peluang you yang terakhir. Ini sebenarnya pun satu trik juga untuk kita make it up balik apa yang kita dah kurang tadi time interview. Jadi pada hari temuduga tu balik-balik terus email ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. And then bagi masa 3 hingga 4 hari bekerja untuk follow up balik. Tanya macam mana dengan permohonan kita hari itu, macam mana dengan interview kita hari itu. Biasanya pada kali kedua kita follow up ni, bakal majikan akan bagi tahulah. Okay, I will let you know, ataupun dia orang sedang cari pekerja lain ke apa ke. And then dia orang biasanya akan come back dengan satu tarikh dan will get back to us. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Najmin Muhammad. Banyak tips yang beliau kongsikan tadi, proses mencari kerja, proses mendirikan resume. Kalau kita boleh ringkaskan, pastikan resume dan cover letter itu berbeza mengikut penyesuaian dan kriteria pekerjaan itu. Pastikan anda bersedia bukan saja dari sudut jawapan itu tetapi dari sudut penjagaan diri, fizikal pada temuduga dan juga follow up dengan majikan selepas proses temuduga itu. Sekali lagi terima kasih kepada Najmin Muhammad. Tips cari kerja dan resume untuk tarik perhatian majikan pada ketika kita pulih daripada PKP dan pandemik COVID-19 ini. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizul Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.